Hai, sedikit sambungan siri 5 berkenaan dengan Rihlah Ibnu Battutah, ikhtisar 7 tahun yang pertama, iaitu selepas mengerjakan ibadat haji kali pertama. Selepas mengerjakan ibadat haji kali pertama, Ibnu Battutah telah mengikut rombongan haji yang datang daripada negeri Iraq dan Parsi yang mahu pulang ke negara mereka selepas selesai mengerjakan wukuf dan ibadat. Ibnu Battutah telah mengikut kafilah ini yang lengkap dengan segala kemudahan, termasuklah unta-unta dan juga hamba abdi yang tolong memasak untuk keperluan ahli rombongan. Jadi kemudahan ini disediakan oleh Sultan Abu Sa'id, iaitu Sultan Iraq pada waktu itu. Jadi perjalanan mereka ini bergerak ke arah Badar, perjalanan darat, dan kemudian ke Madinah, dan kemudian ke Najd, dan sampai di Qadisiyah. Qadisiyah ni kalau kita masih ingat ialah peperangan yang pernah berlaku dalam sejarah Islam dahulu antara tentera Muslim menentang tentera Parsi di bawah pimpinan sahabat Rasulullah SAW, iaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 16 Hijrah. Jadi selepas daripada Qadisiyah, mereka meneruskan perjalanan ke Najaf. Najaf ini adalah suatu tempat di mana terletaknya makam Sayyidina Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhah. Jadi Mashhad Ali bin Abi Talib ini merupakan tempat yang sangat menjadi pertikaian antara ahli sunnah wal jamaah dan juga Syiah, terutama kaum Rawafid. Dan mereka yang tinggal di Najaf ini, menurut Ibnu Battutah, sangat fanatik dengan Sayyidina Ali. Dan kedua-dua tempat ini, itu Qadisiyah dan Najaf, telah termasuk dalam sempadan negara Iraq. Selepas di Najaf, rombongan ini telah bergerak ke Kota Wasit. Dan di Kota Wasit ini ialah kota yang terkenal dengan makam ataupun wali Allah yang dipanggil Abul Abbas Ahmad Ar-Rifai. Jadi beliau merupakan pengasas tarikat Rifaiyah dan dimakam dan di sini. Ibnu Battutah meneruskan perjalanan ke Basrah dengan menumpang di ribat sahabat Nabi, itu Malik ibnu Dinar. Malik ibnu Dinar ini merupakan seorang perawi hadis yang terkenal dan meninggal dunia di Basrah. Dan dikatakan bahawa menurut Ibnu Battutah, ayat 1000 dinar juga berkaitan dengan diri beliau. Walaupun di dalam tafsir-tafsir yang masyhur seperti tafsir Fakhruddin Ar-Razi dan juga Al-Qurtubi, ayat 1000 dinar ini iaitu ayat 2 dan 3 surah At-Talaq ini dikaitkan dengan sahabat Nabi, iaitu Aus al-Ashja'i yang kehilangan anak, yang dikidnap oleh musuhnya, dan kemudian Rasulullah SAW suruh beliau bersabar dan mengamalkan zikir-zikir tertentu. Lalu pada akhirnya anaknya kembali dengan membawa bersama rezeki yang tidak disangka, iaitu segala kekayaan dan binatang ternakan daripada musuh dibawa kembali kepada ibu dan bapanya bersama dengan dirinya. Jadi satu penelitian yang saya menarik di sini ialah Ibnu Battutah menceritakan tentang kota ini yang katanya ialah satu kota metropolitan yang mempunyai banyak kebun dan subur, dan mempunyai buah tamar yang sangat banyak, dan juga diperhatikan dari segi bahasa, dari segi bahasa, selain daripada keadaan geografi Basrah ini. Ibnu Battutah pernah mendengar satu khutbah Jumaat. Jadi menurut pandangannya, dalam kehairanan itu, beliau melihat bahawa khatib itu tidak mampu mengajar ataupun menyampaikan khutbah dengan menggunakan tata bahasa Arab yang betul. Sedangkan katanya ironi, kerana bumi Basrah ini merupakan bumi bagi madrasah nahwu bahasa Arab yang terkenal. Dalam bahasa Arab ini dia ada mazhab nahwu, dia ada mazhab Kufah dan Basrah, dan antara ulama yang hebat dalam bidang tata bahasa ini daripada madrasah Al-Basrah ialah seperti Abdullah ibnu Ishaq Al-Hadrami, Abu Amr ibnu Al-Ala Al-Akhtash,
Al-Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi dan juga Sibawih. Jadi kata Ibn Battutah sungguh hairan kerana tempat bumi di mana tata bahasa itu berkembang dan mula berakar umbi ini, bagaimana sekarang ini dilihat tidak ketiadaan upaya untuk menguasai nahwu itu sebagai sesuatu yang pelik pada beliau. Menarik dari segi observation seorang pengembara, bukan sekadar mengembara dan memerhati, tapi bahkan melihat dari aspek ilmu dan bahasa. Di Basrah ini terdapat juga beberapa makam yang penting para sahabat dan tabi'in, iaitu seperti Talhah Ibnu Ubaidillah, iaitu antara 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Kemudian Az-Zubair Ibn Al-Awwam, Halimatus Sa'diyah, ibunya susuan Rasulullah SAW dan anak beliau. Makam Anas bin Malik, iaitu khadam Nabi, dan Hasan Ibn Ali Al-Hasan Al-Basri, itu penghulu segala tabi'in. Terbanyak lagi sebenarnya masyhad-masyhad ataupun makam-makam mereka yang hebat, para sahabat dan tabi'in. Seterusnya Ibn Battutah meneruskan perjalanan ke Tustar, tempat di mana salah seorang ilmuwan Muslim yang terkenal, Ali Ibn Sahal At-Tustari, itu dinisbahkan. Dan akhirnya beliau melalui Izaj, Isfahan dan sampai ke bandar Shiraz. Shiraz ini digambarkan oleh Ibn Battutah sebagai kota yang luas dan masyhur. Penduduknya mahir dalam pertukangan dan berpakaian bersih serta berupa paras cantik, dan dibandingkan dengan Damsyik. Okey. Disebutkan juga nama sultan pada waktu itu Muhammad Khuzabandah, serta cerita-cerita yang berkaitan dengan beliau. Di mana antara cerita yang masyhur ialah sebelum muslimnya beliau ni berbangsa Tartar. Apabila beliau memeluk Islam, sahabat yang membawa beliau kepada Islam itu ialah Jamaluddin namanya, itu adalah seorang Syiah. Jadi oleh itu Sultan Muhammad Khuzabandah ini pun memeluk mazhab Syiah Rafidah itu, dan mengarahkan semua rakyat di Iraq, Parsi, Azerbaijan, Isfahan, Kirman dan Khurasan itu menukar semua mazhab mereka kepada mazhab yang sama lah. Tapi mereka enggan. Jadi semua qadi daripada kawasan terbabit itu dipanggil dan dikenakan hukuman bunuh. Itu dengan cara dilemparkan kepada anjing. Anjing yang telah dilatih untuk memamah daging manusia dan membunuhnya. Tetapi yang peliknya ialah anjing itu tidak mendekati seorang syekh, iaitu Syekh Majduddin Ismail Ibn Muhammad Ibn Khudad. Jadi beliau ini merupakan orang alim dalam ahli sunnah wal jamaah, dan disebabkan peristiwa ini maka sultan ini telah mencium kaki beliau dan kemudian menukar mazhabnya kepada ahli sunnah wal jamaah dan mengarahkan semua daerah di bawah kekuasaan beliau itu untuk menukar mazhab mereka kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebenarnya Iraq dan Parsi pada waktu itu adalah merupakan satu negara yang bergolak antara pergulutan politik dan agamanya, mazhabnya itu, antara ahli sunnah wal jamaah dan juga golongan Syiah. Dan terutamanya yang paling fanatik ataupun antara yang paling fanatik ialah puak Rawafid ataupun Rafidah. Seterusnya Ibnu Battutah meneruskan perjalanan ke Kufah, yang mana tempat ini dipanggil ibu negeri Ali bin Abi Talib. Dan di sini tempat yang agak bersejarah juga berbanding dengan Syam tu. Iraq ni pun sebenarnya antara bumi yang bersejarah juga, penuh dengan cerita-cerita yang menarik. Di Kufah ini terdapat masjid di mana di dalamnya terdapat bilik ibadat Nabi Ibrahim alaihissalam, mihrab tempat Ali bin Abi Talib dibunuh, dan juga tempat keluarnya taufan Nuh, dan tempat kapal ataupun bahtera Nabi Nuh itu dibina. Dan juga terdapat tempat ibadat Nabi Idris alaihissalam. Jadi seterusnya Ibn Battutah meneruskan perjalanan ke Baghdad, dan pada waktu itu
tentera Mongol ataupun raja yang berasal daripada kaum Mongol ini telah menguasai Baghdad itu, di mana 60 tahun sebelum ketibaan Ibnu Battutah itu Baghdad itu telah being raided ataupun dibakar, dijarah oleh tentera yang tidak beradab ini pada tahun 1258 Masihi. Dan kemudian yang peliknya ialah raja yang berasal daripada kaum Mongol ini memeluk agama Islam dan memerintah dengan agak lama jugalah selepas itu. Seterusnya ialah kota Mosul ataupun Mosul. Dan kota Mosul ini sebenarnya merupakan kampung halaman Nabi Yahya alaihissalam, iaitu tempatnya yang exact ialah Ninawe. Dan disebutkan juga makam Nabi Jirjis alaihissalam, dan juga Bukit Al-Judi, iaitu tempat mendaratnya bahtera Nabi Nuh selepas taufan yang besar itu, juga dilawati oleh Ibnu Battutah yang berdekatan dengan kota Mosul ini. Dan selepas itu Ibnu Battutah telah meneruskan perjalanan ke Mekah semula untuk mengerjakan haji yang kedua, dan beliau dicatatkan berada dalam keadaan yang tidak sihat, iaitu sakit, demam dan cerit berit. Jadi begitulah keadaan berterusan sehingga sampai di sana, dan akhirnya sewaktu membuat wukuf itu, ibadat wukuf, dan di Arafah itu beliau semakin sihat dan semakin sihat walafiat. Selepas mengerjakan ibadah haji itu, Ibnu Battutah telah bertolak ke Jeddah dengan melalui jalan laut, jalan laut, di mana beliau bertekad untuk menjelajahi tanah Arab Selatan, Afrika Timur dan Teluk Parsi. Jadi bermula dengan Yaman, beliau menuju ke Pulau Samakin dan kota Hali, Zabid, Sana'a dan akhirnya pelabuhan Adan. Jadi beliau telah mengikut rombongan kapal Sultan Hali. Jadi Ibnu Battutah ini sebenarnya pandai mengambil hati dan pandai dan mengetahui who's-who. Dia tahu bagaimana menggunakan peluang dan kemudian berbaik dengan mereka yang sepatutnya beliau berbaik. Dan kesempatan itu digunakan untuk belayar dan juga untuk bersama dengan rombongan yang mempunyai kekuatan dari segi yang boleh menjamin keselamatan dan juga kebajikan beliau semasa perjalanan lah. Untuk berjalan seorang diri itu adalah satu benda yang mustahil pada waktu itu. Sangat-sangat bahaya. Jadi inilah caranya Ibnu Battutah meneruskan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain lah. Jadi pelabuhan Adan ini saya sebutkan sedikit, merupakan persinggahan bagi pedagang India dan Mesir. Dan disebutkan oleh Ibnu Battutah persamaan Yaman, India dan Habsyah ialah hujan hanya turun pada musim panas di waktu petang, dan sultan pada waktu itu ialah Sultan Nuruddin yang merupakan keturunan pesuruh Khalifah Bani Abbas 2 ataupun 3 generasi sebelum itu. Dan Yaman dan di kota Adan ini terkenal dengan majlis diraja yang sangat tertib seperti India. Nanti saya akan ceritakan pada siri seterusnya lah bagaimana satu demi satu protokol dalam majlis itu dijelaskan, diterangkan dengan terperinci oleh Ibnu Battutah. Seterusnya perjalanan di tanah Arab Selatan ini diteruskan ke Somalia, iaitu Ibnu Battutah dan rombongannya belayar ke Zailat di Laut Arab. Zailat ini merupakan kota di selatan pelabuhan Adan, dan Somalia merupakan negeri orang berkulit hitam lah, macam yang kita ketahui. Jadi jarak dan dipenuhi dengan padang pasir bermula daripada Zailat itu sehingga ke Mogadishu. Dan di Somalia ini mazhab yang penting di sini ialah mazhab yang terutama di sini ialah mazhab Syiah Rafidah juga. Dan kata Ibnu Battutah, beliau sangat frankly speaking lah, honestly, dia cakap, dia ceritakan dalam catatan itu bahawa Zailat ini merupakan tempat paling kotor, tidak selesa dan paling busuk di dunia, disebabkan oleh darah ikan dan unta yang disembelih tu penuh di jalan-jalan. Jadi Mogadishu ini terkenal penduduknya mempunyai unta yang paling banyak di kawasan tersebut, dan
banyak unta disembelih setiap hari. Seterusnya beliau meneruskan perjalanan ke Sawahil. Sawahil ni Swahili. Swahili ni rupanya daripada perkataan Arab itu sahil. Sahil artinya pantai. Jadi Sawahil ini banyak pantai lah ataupun pantai-pantai. Jadi berada di pesisiran pantai. Negeri yang berada di pesisiran pantai. Jadi beliau tiba di Mombasa, itu pelabuhan terbesar di Kenya sekarang ni. Dan disebutkan tentang masjid dan mazhab penduduk itu. Dan yang menariknya mereka yang berada di sini berkaki ayam semuanya. Seterusnya ialah Tanzania dan Mozambik. Di Tanzania ini beliau berlayar ke Kulwa, satu pelabuhan yang penduduknya ramai kaum Zanji. Zanji ni mereka yang berkulit hitam lah, dan bertatu di muka. Dan Muslim yang berada di sini ialah bermazhab Syafi'i. Sultan yang berada pada waktu itu namanya ialah Sultan Abu Al-Muzaffar. Dan di sini hadiah yang diberikan ialah dalam bentuk gading. Dan bukan dalam bentuk emas. Jarang yang diberikan dalam bentuk lain, biasanya bentuk gading gajah. Ibn Battuta seterusnya berlayar ke Zafar al-Habudi, yang terletak di pesisir pantai Lautan Hindi di hujung negeri Yaman. Maknanya daripada Tanzania itu diteruskan berlayar dengan perjalanan yang jauh ke Yaman semula, iaitu ke tempat yang paling hujung dalam negeri Yaman itu. Namanya ialah Zafar. Zafar ini yang menariknya ialah apabila mana-mana kapal datang berlabuh di pesisiran pantai, maka sampan daripada raja ataupun sultan ataupun syekh di situ akan dihantar, dan kemudian mereka akan berjumpa dengan juru tulis kapal. Dan yang menariknya ialah juru tulis kapal ini dipanggil Kirani. Dan daripada situlah asal nama bagi Kerani. Clerk, juru tulis, juru catat, juru bagi borang dan sebagainya. Dan penduduk di sini dikatakan sangat baik dan memuliakan tetamu. Dan mereka melayan ataupun memanggil jariah ataupun khadam mereka itu dengan nama-nama yang baiklah. Contohnya itu Bukhaitah Zadul Mal, yang bermaksud untung baik dan bertambah kewangan duit ataupun harta. Dan di sini juga terkenal dengan amalan jemaah yang bersalaman selepas solat subuh dan asar. Dan tempat ini, itu Zafar ini juga adalah berdekatan dengan kota Ahqaf, iaitu kota kaum Ad. Dan tempat ini pokok yang asasi ataupun pokok yang banyak Ibn Battuta saksikan ada di sepanjang jalan di situ, di kebun-kebun juga, ialah pokok pisang, pokok sirih dan pokok kelapa yang beliau panggil sebagai kacang India. Dan yang menariknya ialah kita baca sama-sama di sini, Ibn Battuta menjelaskan ataupun describe ataupun menggambarkan buah kacang India ataupun kelapa ini sebagai buah kelapa menyerupai kepala manusia kerana di dalamnya terdapat sesuatu yang menyamai dua biji mata dan mulut. Terdapat juga lapisan yang mempunyai rambut, iaitu sabut. Dan disebutkan juga khasiat-khasiat buah kelapa ini dengan begitu detail, begitu terperinci. Dan disebutkan juga cara membuat madu, santan dan minyak daripada kelapa. Disebutkan dengan terperinci, di mana bagaimana kelapa itu dibuat nira, dipotong tandannya, kemudian dibiarkan menitik getahnya itu masuk ke dalam cawan dan sebagainya. Seterusnya cara santan ialah wanita-wanita di sana mereka ada kerusi, yang di hujung kerusi itu ada kukur kelapa, yang kemudian dikukur, isi kelapa itu jatuh di atas pinggan dan kemudian diperah. Dan akhirnya ialah minyak kelapa, bagaimana kelapa yang kering itu dimasak dan kemudian sehingga menghasilkan minyaknya. Seterusnya Ibn Battuta meneruskan perjalanan berlayar ke Oman dan sampai di pelabuhan Hasik, di mana pendapatan utama penduduk di situ ialah menangkap ikan. Dan makanan asasi di sana ialah tamar,
dan ikan. Jadi agak pelik bagi Ibnu Battutah. Pada awalnya beliau tak dapat makan macam tu. Tapi selepas habis bekalan roti dan sebagainya yang dibawa, maka terpaksalah beliau juga makan ikan dan berserta dengan tamar itu. Dan mereka di Oman ini bermazhab ibadiyah. Satu mazhab dalam mazhab Khawarij. Dan mereka solat Jumaat 4 rakaat, tidak menyebut Uthman dan Ali. Apabila mereka masukkan Ali, maka disebut lelaki itu. Dan apabila disebut Ibnu Muljam ni pembunuh Saidina Ali bin Abi Talib, mereka pun akan menyebutnya semoga Allah merahmatinya. Jadi pelik sikitlah amalan mereka di Oman ini. Dan dikatakan mereka ini golongan yang berani dan kerap bergaduh. Kerap bergaduh. Katanya lagi kaum wanita di Oman ini membuat perkara-perkara yang tidak elok dan orang lelakinya tidak marah pun. Jadi kita mungkin akan diterangkan pada siri seterusnya. Dan akhir sekali ialah di Bahrain. Bahrain ini terletak di kawasan pencarian mutiara. Di mana kawasan mencari mutiara ini ialah antara Siraf dan Bahrain itu. Di mana pada bulan April dan Mei, para penyelam dan saudagar daripada Parsi, Bahrain dan Qatif, nama timang-timangannya ialah Qutaif, akan datang dan mencari mutiara lah. Dan kata Ibnu Battutah lagi, di sini penganutnya juga bermazhab Rafidah, dan dinyatakan di sini cara mereka melaungkan azan itu, iaitu selepas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah itu, mereka akan menyebut asyhadu anna aliyan waliyullah. Asyhadu anna aliyan waliyullah, dan kemudian selepas dua hayya Allah itu ditambah dengan hayya ala khairil amal, dan selepas takbir yang akhir itu maka ditambah Muhammadun wa aliyun khairul bashar man khalafahuma faqad kafar. Jadi sampai tahap itu rupanya kaum Syiah Rawafid ini melayani para sahabat selain daripada Ali karamallahu wajhah. Dan akhir sekali ialah di kota Yamamah dalam wilayah Najd ini, yang beliau katakan sebagai kota yang cantik dan subur ini. Disebutkan sedikitlah tentang keelokan tempat itu. Beliau akhirnya meninggalkan kota ini dan menuju ke Mekah untuk menunaikan haji kali ketiga. Maka setakat itu dululah ikhtisar pertama Ibnu Battutah, iaitu 7 tahun pertama 1325 sehingga 1332 Masihi. Kita jumpa lagi dalam siri yang seterusnya berkenaan dengan ikhtisar kedua, iaitu 15 tahun yang kedua pengembaraan Ibnu Battutah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.